إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. صواب. Umur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدل الأسرار العاشقين. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ni, jalan segala orang yang muttaqin. Mana orang yang bertakwa, jalan mereka ialah as-salah al-mafruḍah, yang diwajibkan. Bagaimana kalau 5 waktu tidak dijaga, bagaimana dia tertutup jalan dengan Tuhannya, bagaimana hidupnya sudah tersasar jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia kena jaga sungguh salat 5 waktu yang wajib dengan sungguh-sungguh. Kemudian diteliti dengan betul zahir dan batin dia, supaya mencapai hakikat sembahyang yang sebenarnya, sebagaimana disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku sembahyang. Wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu, Allah Ta'ala jadikan fiha fi salah, dalam sembahyang qurrata 'ain, iaitu sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Segala mursalin mana segala rasul, iaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejukan, ketenangan tu ada dalam sembahyang. Bermakna kalau sembahyang kita cek balik, ada tak sakinah, kelazatan, ketenangan, kesejukan. Kalau belum ada, maknanya sila tangisi, minta Allah Ta'ala kurniakan dan kita perbaiki. Ya, bahawa tempat yang hebat, tiba-tiba kita tak dapat mengambil manfaat daripadanya. Disediakan tempat makanan yang radah, yang dahsyat, hebat, tapi kita gagal mengecapi cita rasanya. Apabila dia cek balik, kita ada penyakit rupanya. Makanan yang lazat tidak dirasai, kelazatannya disebabkan ada masalah kesihatan. Begitulah kesihatan rohani kita. Sembahyang ni sebagai satu nikmat besar
kesejukan rohani. Tiba-tiba seseorang sembahyang tak ada rasa apa, bahkan kadang dia rasa penat. Oh, itu lagi dahsyat, ya, betapa jauhnya dia dengan Allah kalau sembahyang tu dia rasa penat. Sudah sembahyang tu sebenarnya tempat kelazatan, tempat bernikmat-nikmat dalam tu. Tapi bila dia dapat nikmat, bila dia menjaga syarat-syarat dia dan dia membuat persiapan qalbi dia yang bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat rahsia-rahsia yang cukup hebat yang telah didapati oleh para nabi, rasul, para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang tu dipanggil qurrata a'in, qurrata ainin, tempat kesejukan Sayyidul Mursalin, kesejukan mata hati penghulu segala rasul. Dan sembahyang tu juga menjadi sembahyang tu satu rukun, ruknan min arkaniddin. Rukun maknanya apa? Imad tiang bagi agama salah. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama dia. Dan tidak ada manusia paling rugi dan paling celaka manusia wasak apabila runtuh rukun, ya, dalam kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti hidup dalam manusia yang tidak ada kontak hubungan dengan Tuhannya. Dia seperti haiwan yang liar. Sebab kita ni abdi Tuhan, menumpang di muka bumi Tuhan, mengambil kurnia Tuhan, umur pun Tuhan pinjamkan sementara. Maka bentuklah hidup kita sebagai penumpang sementara, iaitulah hamba bagi Allah. Jangan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat tak perasan dengan Allah Ta'ala, besar risiko dia nanti. Habis itulah besarnya sembahyang. Wa ja'ala fiha jannatal ajilata lil muhibbin, dan dijadikan padanya dapat lazat tu, lazat kemanisan khidmat di dalam sembahyang yang menemputi syurga yang disegerakan. Jadi sembahyang tu dia katakan jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan ataupun al-ajilah. Bila kata syurga apa makna? Tempat nikmat, tempat berlazat yang tidak ada tanding, tidak ada sebarang ketidakselesaan dalam sembahyang. Nikmat sungguh. Tiba-tiba kita sembahyang rasa tak selesa. buat bukan tak buat, tapi maknanya dalam keadaan tidak selesa, rasa nak cepat lah, rasa tak tenang lah. Itu merupakan parahnya penyakit rohani kita. Rohani kita dah teruk, dah kanser. Kalau bahas penyakit biasa ni penyakit kanser parah. Takut-takut dia pergi tahap 4. Dia takut pergi tahap 4, dia jam terus. Begitulah rohani kita. Sebenarnya sembahyang tu bagi orang yang hakikat rohani dia cantik, lazat. Bagi sembahyang dia nak sembahyang, pas sembahyang nak sembahyang. Sebab apa? Jannah, syurga pun dalam dia, tempat bernikmat. Apa nikmat dalam dia? Tengok belakang dia akan cerita ni. Mahalul munajah, mahalul mukallamah, tempat sedap berlazat dengan Tuhan. Ma'dinul asraril asyikin, dan sembahyang tu tempat ma'din, tempat galian. Dalam galian tu banyak emas kan. Baunya rumput makan rauk. Itu sikit baru tanya. Yang ni galian lagi besar ni, galian rohani yang Tuhan sediakan dalam sembahyang tu ada. Rupa kita tak perasan. Nanti kita berjalan-jalan tempat hari-hari balik, rupa tempat tu bawah tu Masya Allah emas banyak, kita tak perasan, kita tak tahu. Jadi kalau kita jaga betul-betul, dia perasan bahawa Masya Allah, bahawa dia rasa hebatnya sembahyang, rindu dia kepada sembahyang, seronok di dalam sembahyang, berasa syukur dia dapat sembahyang. Tempat-tempat galian. Sekarang apa galian yang telah kita keluarkan dalam sembahyang? Tengok, dia akan bahas ni. Iaitu tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli. Sembahyang tu tempat tajalli, pembukaan qalbi, roh, sir insan di dengan Ta'ala. Kita dapat dah benda selama puluh tahun dah kita sembahyang. Kalau tak dapat, sila menyesali betapa hinanya diri kita, betapa jauhnya kita dengan Tuhan. Tu
Bagi orang yang asyik, tapi syarat orang yang dapat tu sifat dia apa? Asyik. Asyikin makna orang yang asyik, yang rindu dengan Tuhan. Macam mana orang rindu kan? Dia duduk, dia ingat, dia berjalan, dia ingat. Orang bercinta kan. Maka sembahyang tu tempat orang yang bercinta qalbinya dengan Tuhan. Sebab al-khali anim syauqi muakharun. Orang yang batin hati dia, qalbi dia kosong daripada cinta dan rindu ke Tuhan, maka orang tu muakhar, orang yang jauh tinggal ke belakang, corot ke belakang. Rohani dia rohani yang terlampau teruk, nisbah kejauhan dia, kekotoran dia, keladakan rohani dia, itulah jadi dia. Sebab tu dia tak dapat banyak pancaran nur daripada Allah Ta'ala, sebab dia tak membuat persiapan. Maka dalam sembahyang tu tempat curahan berbagai-bagai yang telah diambil oleh orang-orang yang telah mengambil, yang mana sifat di antara dia apa? Iaitulah asyik hati dia dengan Allah Ta'ala, dengan banyak zikrullah. Habis. Mana orang yang asyik, yang rindu mereka akan mahbubnya kekasihnya. Jadi dia kekasih yang sebenar huwallahu Ta'ala. Ya, kekasih sebenar kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kasih sama kita semua ni semua kasih majas, sandaran sikit dan bukan matlamat sebenarnya. Ya, dan sepatutnya kekasih kita sebenar kita letakkan mahabbah dengan Allah, sebab dialah segala-gala yang memberi izin kita menumpang atas dunia, yang menjadikan kita siapa? Dia. Yang memberi nikmat sehingga tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa dia? Dia. Kalau kamu kira nikmat, tak ada siapa muka manusia boleh ukur nikmat. Nikmat yang diberi lain. Ya, kat tubuh badan kita pun tak boleh nak kira kan. Kita gunting rambut tumbuh, siapa tumbuh tu? Kita gunting misai, gunting janggut, dia tumbuh balik. Kita gunting kuku, dia tumbuh balik. Siapa? Kita ada masuk campur. Kita terik kuku tu keluar kan. Itu pun kita tak boleh nak campur. Lemah dhaif ni kita. Keluar kuku dari yang kita potong tu keluar balik, rambut kita kerat keluar balik. Contohnya dan sebagainya tu, darah yang berpusing dalam jasad kita ni. Ya, kalau dia jam macam dia tekanan darah dia tinggi, kita dah takut dah. Oh, ni kan mati kan. Dia pusing satu badan cantik. Dan begitulah fungsi yang lain. Jantung kita tak pernah berhenti daripada 120 hari dan perut ibu ditiup roh sampai sekarang. Buah pinggang kita cantik, jantung kita cantik, paru semua kita cek balik tu. Darah berjalan baik, semua nikmat kurniaan Allah SWT. Sebab suruh renung, puati balik baru kata Masya Allah, hebatnya kurniaan Tuhan, malunya kita dengan Allah Ta'ala. Itu baru kena muhasabah. Ya. Orang kalau tak muhasabah ni, tak ingat orang tu gila. Baik. Jadi kita memerhatikan itu adalah satu benda yang penting. Menyedari dan memerhatikan segala ni'amillahi ta'ala adalah perkara penting, supaya membuat hubungan kita jangan terjejas dengan Tuhan. Kalau hubungan insan terputus, terjejas, ada masalah, itu adalah bala yang besar dalam kedudukan sebagai kita hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau bagi kita sesuatu pemberian, kita pergi bank kan, kita buka tengok akaun kita ada masuk 1,000 bulan ni. Ada orang transfer 1,000. Kita ada terasa tak nak tanya siapa bagi. Saya ada siapa bagi ni. Tiba-tiba dia keluar mesej, hantar mesej, ni saya hadiah tuan, saya ada dapat bonus sikit misalnya kan. Alhamdulillah, terima kasih, dia kata kan. Dia cari ini tidak 1 bulan ni, dia tengok ada orang top up, orang transfer 1,000, bulan depan 1,000, dia tak tanya langsung, ambil pakai. Itu orang gila ni. Dia ambil itu, tak ada saja, tak ada fikir capur, masuk capur beri baik hati orang, tak pakai je. Macam tu lah, tak ada akal lagi.
Kalau Tuhan beri kita nikmat terlampau banyak, beri kita menumpang sementara. Dunia ni bukan kita punya dan menumpang. Kita ni fakir. Tiba-tiba tak ada langsung. Terfikir tentang Al-Mun'im, pemberi nikmat yang sebenar, yang sepatutnya kita memberikan ketaatan kepadanya. Kalau kita balas, ya, sebab kita sama kita ni mengambil manfaat. Ada Tuhan, maknanya dia tak mengambil manfaat, dia tak memerlukan, bahkan kita justru memberikan ketaatan saja kepada dia. Yang mana ketaatan tu balik-balik manfaat kepada hamba dia. Itu dia. Itu maknanya ringkasan khutbah dari kitab yang kita ulang balik ni. Itulah, ya, sembahyang merupakan jalan bagi orang yang muttaqin untuk membina insan yang ada nilaian yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, bukan sisi makhluk ni, sisi Allah Ta'ala. Yang Tuhan kata, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Maka sembahyang ni membina takwa, tariqul muttaqin, jalan orang bertakwa. Itu ringkasan. Kemudian dalam sembahyang disediakan dan telah diambil manfaat besar oleh penghulu kita, pimpinan agung kita, pemimpin agung kita, Rasulullah SAW, yang dipanggil qurrata ain, tempat kesejukan ketenangan jiwa. Itu sembahyang tu, ya. Kalau orang sembahyang hati tidak tenang, orang tu sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Yang tu ada tampoi ya, dia sakit jiwa. Kalau kata sembahyang sedap dah, penat sembahyang, kau ni sakit jiwa, ya, bahawa tak dapat nikmat. Tempat benda tu nikmat tapi tak rasa, benda tu manis tapi tak rasa. Gula manis, dia tak rasa manis, tu ada masalah, ya. Dia dua je, sama ada gula tu kena buang parit atau orang tu kena buang parit. Kau tak dapat rasa manis gula tu manis. Apa tu makna? Dia kena rasa sekiranya dia sihat. Begitulah perlu kita menjaga kesihatan rohani kita, supaya kita dapat duduk di taraf yang sebenar, bernikmat dengan benda yang diberi nikmat oleh Allah, merasa benda yang diberi rasa oleh Allah Ta'ala. Habis itu, kemudian dia merupakan satu benda besar, jannah ajilah, ya, syurga yang disegerakan tu dalam sembahyang tu Allah Ta'ala jadikan dalam dia syurga yang disegerakan, iaitu tempat mengambil nikmat yang besar, dan ini merupakan galian, ya, yang hebat bagi orang yang bersifat dengan kerinduan. Jadi binalah kerinduan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan terbuka benda-benda yang seumpama itu. Habis itu, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muzlimin. Kemudian selawat dan salam. Selawat bila dia terjemah sini apa tu? Dan rahmat, mana selawat daripada Allah Ta'ala, ya. Kalau pada malaikat dia panggil istighfar, malaikat berselawat kepada orang mencari ilmu, itu dia panggil istighfar. Kalau pada Nabi kita berdoa, selawat pada Nabi kita doa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kata pula dengan doa kita ni Nabi naik martabat, tak payah doa kita Nabi diangkat lebih tinggi. Kita yang mengambil manfaat dengan selawat. Man salla alaihi marra salla alaihi asyra. Siapa selawat Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat ke dia 10 kali, Allah Ta'ala bagi rahmat ke dia. Kita ambil manfaat. Yang kita pula kata, kita selawat Nabi lagi naik. Kalau tak selawat tak naik, banyak besar kau kata. Itu kurang ajar orang panggil. Ya, kita selawat tu manfaat tu kembali kat kita sebenarnya. Keberkatan Habibullah Rasulullah SAW yang merupakan syafi', orang yang memberikan syafaat yang besar bagi orang-orang yang berdosa. Nabi berikan syafaat besarnya kasih sayang Nabi. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirina salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, dan atas segala keluarganya dia selawat dan salam tu, atas keluarga baginda sallallahu dan segala sahabatnya, semua ni hebat-hebat ni. Ashabikan nujum ya muqtalaitu ihtalaitu, sahabatku seperti bintang di langit, siapa ikut saya dapat petunjuk, ya. Ahli keluarga lagi dekat sahabat, dia ahli keluarga sahabat lagi, dan segala ikutannya daripada anak buah yang suci mereka itu, yang jadi ashab pengikut. Sebab sahabat-sahabat ni orang dijamin oleh Nabi SAW, ashabikan nujum, ya, sahabat seperti bintang di langit. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun-kurunku, Nabi kata summal ladzina yalunahum, kurun yang mengiringi kurun sahabat. Mana kurun sahabat masuk kurun yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurun kita tak masuk, dan kalau tak pandai-pandai bersungguh-sungguh, takut
jadi babas, na'udzubillah. Dan mereka itu akan rahmat dan salamnya dan berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Kita minta supaya selawat dan salam sampai hari kiamat. Itu besarnya. Habis wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'adzana min syarri anfusina. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Ya, mana telah memberi faham, maksud dia mudah-mudahan Tuhan memberikan kepahaman kepada kita. Ini doa Tuhan pengarang, ya. Dan kepada semua orang muslimin, Tuhan buka akan memahami akan agamanya, memahami jalan-jalan selamat. Telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang memberi kepahaman ialah Tuhan, dan mengilhamkan kami akan kamu cerdik, dan Allah juga mengilhamkan akan kami kecerdikan, dan dilindungkan daripada kami kejahatan. Siapa orang yang cerdik? Orang yang memberikan ketaatan kepada Allah. Itu orang cerdik. Bukan cerdik pandai cakap ni, itu cerdik itu orang tak Islam pun ada kan. Pompak pun cerdik. Cerdik sebenarnya orang yang mentaati Allah Ta'ala. Itu dalam hadis kursi Rasulullah menyatakan, ya bena Adam ati' rabbak fatusamma akilan wala ta'si fatusamma jahilan. Abna Adam, hi anak Adam, ati' rabbak, sila berikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatusamma akilan, maka dipanggil kamu orang yang pintar, yang cerdik, yang bijak. Jadi orang yang memberikan kesetiaan dan ketaatan itu dipanggil orang yang cerdik. Wala ta'sihi, jangan cuba kau nak derhaka akan Allah Ta'ala. Menderhaka, melakukan maksiat kepada Tuhan, fatusamma jahilan, maka kamu disenaraikan, dinamakan orang yang bodoh. Orang yang bodoh ialah orang tak berikan ketaatan kepada Allah. Tuhan suruh lain, dia buat lain. Yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang dia buat. Itu orang bodoh panggil. Mana menempah tekin untuk terjun ke neraka jahannam wal a'yazubillah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita apa? Kecerdikan itu, dan dilindung pula kita. Wa'adzana min syarri anfusina, dan Tuhan lindung kita daripada kejahatan nafsu kita. Diri pada nafsu yang sentiasa menyuruh ke arah kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisuk, sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Kemudian habis itu khutbah ringkas dia. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khams ba'da syahadatain. Dan bahawasanya as-salah, sembahyang 5 waktu itu, imaduddin, tiang. Bagaimana kalau bangunan tiang dia runtuh habis, paman tarakah faqad hadamaddin, siapa runtuhkan tiang, runtuh agama dia. Dan tidak ada makna insan hidup kalau dalam diri dia tidak ada agama, tidak ada ad-din. Sembahyang tu 5 waktu sebagai tiang, ke mana pun kena jaga tiang kan. Selain kita jaga, kena peksa dia letak ke kan, dia dah lain macam kita tengok, tu pun kena cek balik biar dia semakin kukuh. Itu maksud. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam, rukun Islam kita 5 perkara itu yang besar kali apa? Iaitulah as-salah. Iaitulah selepas daripada apa? Mengucap kalimah syahadah, penyaksian kita kepada ketuhanan dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sembahyang. Rukun Islam pertama apa? Anta syahada la ilaha illallah. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Budikan sembahyang. Sembahyang ni panggil silatun bainal abdi wa rabbih, kontak antara hamba dengan Tuhan. Baik. Kemudian kata Tuan Syekh pengarang kita, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, wa mahalluha minad din mahallur ra's minal jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la salata lahu. Ya, wa kaza warada fil akhbar. Dan tempatnya, mana kalau di tempat perbandingan, nak dibandingkan sembahyang ni daripada agama, tempat dia mahallur ra's minal jasad,
seperti tempat kepala pada tubuh. Mandan tubuh badan, sembahyang seolah kepala. Bila kita kerat kepala pada adat yang mati, matilah, jawab kepala dah putus, kena panjung. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Kerana tidak ada, maka demikianlah tidak ada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Maknanya kepahaman agama, pengertian agama, kepentingan agama yang sangat penting, tak masuk dalam apa perjalanan hidup dia. Bila dia tak sembahyang, nak cerita agama dia rasa pelik pening. Macam kita duit dia nampak muka kepala, macam mata belodok. Kalau cerita agama kan kuyu kan, macam nak mampus. Itu menandakan apa tu, teruk sangat tu, kotor sangat lagi. Sila cek balik supaya jangan kita terperanjat bila malakul maut datang tu. Dia sentap nyawa kita, biasa nak terperanjat terhege-hege kita, baru kita tahu, baru kita kena tinggi rendah langit dan sebab tu bersiap sebelum kita balik menghadap Allah Ta'ala. Dan kita makin lama makin dekat. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat. Kita dah edar surat jemputan anak kita nak nikah 2 minggu, makin dekat kan makin jauh, makin dekat, sehari makin dekat, makin dekat. Begitulah maknanya. Ajal kita makin lama makin dekat, makin dekat. Maka buat persiapan. Semakin dekat semakin kita bersiap, bukan semakin dekat semakin leka, semakin leka. Itu nak cari naas panggil. Jangan sampai dimasuk dalam ayat yang Tuhan kata apa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib as-sadaqa wa akum nasirin. Bila malaikat nak gentap nyawa dia besok, dia kata, Rabbi ya Tuhanku, berilah tempoh sikit lagi, kami nak beramal dah, kami nak buat amal saleh kerja itu yang baik. Kalau tak semayang, nak semayang pun tak puasa, nak puasa tak ada dah. Masa itu dalam ayat lain Tuhan kata, lau ruddu la'adu ilam manuhu an. Ni muka ni kalau kembali ke dunia, dia ulang balik perangai dia ni. Perangai biol dia, tak kenal Tuhan, tak kerti tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perasan dia nak tongkat langit, mana negara nak tongkat langit ni dan itu makin hari makin dekat, insaf lah maknanya. Semakin hari semakin hampir kepada ajal mana tempohan yang telah ditetapkan. Sebab tu ingatan kepada mati ini satu perkara yang besar. Kalau insan ni tak ingat ke mati, satu hari langsung dia tak perasan, tak teringat yang dia akan balik menghadap, yang dia akan dimandikan, dikapankan, disemayangkan, dipikul, diusung, dimasuk dalam liang lahat, dia tak perasan. Itu bahaya. Sebab kaedah kata syammir wala tazar zakiral mauti fanisyanuhu dalalul mubin. Sensing tangan baju kamu, ini kinayah nak buat kerja kamu kena sungguh. Kemudian pemangkin dia apa, wala tazar zakiral maut, jangan kamu sekali-kali berani lupakan kematian. Fanisyanuhu dalalul mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Sebab manusia yang mana tersesat semayang tidak punca dia apa tu, tak perasan maut dia makin dekat. Kalau dia perasan tu betul, kalau malaikat maut datang kata, kawan, awak ni besok jalan macam besok handphone semua ni mati, cabut bateri tu, SIM card berjabut. Kau jangan ganggu aku, besok aku dah nak balik gitu kan. Itulah makna kita tak sedar bahawa dia dekat, makin hari makin dekat. Jam yang kita pakai dia tolak saat, tak 1 saat setengah hilang, 1 minit, lepas tu 1 jam, sekarang 1 hari. Hari ni pula tanda kiamat yang paling kecil semua dah nampak. Masa terlampau cepat, seminggu sekejap kan. Siapa lebih terasa ni? Kalau orang bayar rumah sewa lagi cepat kan? Kejap bayar, kejap dia bayar sewa cepat. Now kita pusing jam, pada jam tu kita tengok macam tu. Tak ada akhir zaman kita rasa masa terlaju, jam akhir zaman dia pergi macam tu. Dia macam tu sama je. Keadaan tu makna menunjukkan apa tu? Mukjizat Rasulullah SAW menceritakan akhir zaman punya suasana tu. Dia rasa betul laju. Oleh kerana tu laju dan dekat, kita makin dekat untuk balik. Hari ni kita boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bergerak. Satu masa semua stop. Jasad yang sama ni tak boleh cakap dah. Jasad yang sama ni tak boleh melihat. Jasad yang sama ni tak boleh mendengar, tak boleh bergerak keras. Dan benda akan berlaku. Tak ada siapa boleh elak. Itu sebab dia kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa makna yakin di sini? Ulama tafsir kata al-yakin bermakna al-maut. Sebab al-maut ma yakinu, barang yang tak yakin telah yakin. Semua tu orang kafir pun yakin dia mati, semua akan mati. Maknanya kematian ni satu motivasi besar, bukan melemahkan kita tapi mencerdaskan kita lagi.
supaya hidup seorang tu lebih berkualiti apabila dia banyak mengingat kematian, sebab dia akan jadi orang yang lurus, yang cantik, yang bersih, yang tidak ada berlaku kekotoran dalam sepanjang kehidupan dia. Kalau dia terkena benda tak elok, cepat dia bersihkan. Itu sifat orang yang disuruh banyak mengingati kematian. Sebab dalam tarekat Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah yang ketujuh, dia panggil apa, zikir Kalfiat 10 yang ketujuh tu. Rasa sebelum kita zikir tu, kita rasakan betul-betul kita mati. Bayang betul-betul orang mandikan kita kapan kita dah mati. Orang usung kita, orang semayang kita kat masjid, masuk dalam keranda, rasakan betul-betul. Sampai orang turunkan kita dalam liang lahat, belaga hidung kita dengan tanah kubur, orang pun timbul, matalkin, rasakan betul-betul. Ada semua tu. Dia tiap-tiap kali nak berhenti zikir, zikrul maut tu ada. Yang surah-surah aksiru min zikri hazimil lazat ain maut. Banyakkan kamu mengingat benda yang memotong kelazatan dunia yang sementara ini. Itulah kematian, mufarraqatur ruh anil jasad, ialah bercerainya roh jasad. Dan bila bercerai roh jasad, sementara dia panggil barzah, antara akhirat dengan dunia, barzah tengah atau alam barzah. Dan di situ ada satu kehidupan. Sebab tu bila kita baca doa kan, orang mayat tu dia kata apa, kuburnya apa, raudatun min riyadil jannah au hufratan min khuffatin nar. Sama ada dia satu dipanggil taman-taman syurga atau satu corong-corong neraka, tu alam barzah tu. Di sana ada kehidupan, ya. Maka setengah daripada orang yang memelihara sembahyang, besok dia akan jadi diizin atau sembahyang ni dia akan dependkan dia. Datang azab nak datang, dia sembahyang, jangan, dia memelihara aku ketika hidupnya di dunia dulu. Wah, tu besarnya sembahyang tadi. Ya, teman kita sebenar yang berada di barzah besok ialah segala ibadat. Puasa datang, ya, sedekah kita, kebajikan ni akan menemani kita dengan izin Allah SWT. Ada yang atas dunia dulu sayang dah tak ada dah, semua dah bongkau. Dia pun menikah kan, dia pun mati, bini sayang rupa dia nikah lain. Habislah semua orang lain. Sebab yang tak berubah pun tuan-tuan, anak dia tak berubah. Kita mati yang bila pun tetap bin kita. Kalau bini macam ini bini kita kan, bini Dola mati, besok jadi bini Kasim pula. Kasim mati, bini apa? Bini Samad. Nanti tak ada kekal anak lain tadi. Tapi kalau bini meninggal, nikah lain dah tak ada bini kita dah. Betul. Sebab maknanya di sini dia suruh jaga teman kita sebenarnya. Di sana besok jaga ialah amal ibadah kita. Maka sembahyang itu besar. Dia akan diberi otoriti oleh Ta'ala memberikan bantuan kepada musallin, orang yang mengerjakan sembahyang. Baik. Jadi kata di sini pula sembahyang fil mahar raksi. Dia macam kepala. Mereka potong kepala mati, begitulah kalau sembahyang ditinggalkan, matinya kehidupan Islam itu dalam kehidupan seseorang. Ya, dan bila mati kehidupan Islam rosaklah. Dia akan menjadi masalah besar. Ya, itu di antara sedikit khutbah dalam kitab inilah. Kemudian ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizin ala salatil muqimin ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Adapun bermula taubat, maka iaitu kembali daripada dosa yang ia jatuh kepadanya dengan segera. Jadi taubat dipanggil satu penyucian. Ini adalah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pun dosa insan, ya, selagi akidah dia tak rosak, maka dia bertaubat, dia minta ampun, Tuhan ampunkan. Dan banyak cerita dulu-dulu orang yang jahat-jahat pada awal dia perompak, penyamun, tapi bila dia bertobat dia akan jadi orang biasa, sampai peringkat wali pada dia. Ya, Allah Ta'ala angkat dia. Itu kerja Allah Ta'ala. Ya, Rafi' mengangkat, dia boleh angkat. Itu sebab kita tengok orang maknanya yang melakukan kesilapan tu, jangan kita putus terus doa kan. Sebab mungkin kalau dia bertobat, mungkin dia lebih baik daripada kita lagi. Ya, lebih hebat daripada kita. Banyak benda-benda tu berlaku. Tu. Satu. Jadi makna satu, tawaran besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi insan tadi, dan Allah Taala kesian kepada insan, diberinya ruang taubah. Ya. Walaupun di sana Allah Taala janjikan janjian yang menggerunkan kita, innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam.
Siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala, berpisah roh dari jasad, dalam keadaan dia tak sempat, dia lalai, tak sempat nak bersihkan kekotoran-kekotoran yang melekat di kalbi dia, penyakit hasad, dengki, riya, ujub semua, ataupun dia meninggalkan ibadat-ibadat yang Tuhan suruh, tak sempat lagi nak bersihkan, malakul maut dah sampai, maka janjian dia palian aku jahannam, neraka jahannam yang tunggu dia. Ya. Sebab tu maknanya sebelum sampai taraf tu Allah Ta'ala buka bagi kita, ya, supaya kita sentiasa melakukan pembersihan. Ulama sebut kalau sekiranya dalam kitab Tuhfatul Murid cara bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, apa sahaja benda yang kita buat sebagai bentuk pembersihan, kita basuh baju, kenderaan kita dan sebagainya, jangan lupa satu benda lebih besar yang wajib kamu basuh ialah qalbi kamu. Ya. Baju kita kalau bersih, kalau kotor kita tak boleh pakai kan, takut kita nak tengok, takut malu kat orang tengok baju kotor semua. Sekarang bukan Tuhan yang tengok kalbi kita, Allah, bukan makhluk lebih besar yang tu kan nazir ni pemerhati, yang memerhati Allah Ta'ala lebih besar. Maka oleh kerana itu bersihkan betul kalbi kita, supaya bila dilihat Allah Ta'ala sentiasa mendapat rahmat. Dan bila Tuhan lihat sebulan sekali, full time, tak ada satu masa pun yang terlepas kita dalam pandangan Allah SWT. Tembus zahir dan batin itu penglihatan yang maha sempurna daripada Allah Ta'ala. Baik, dalam satu hadis Rasulullah sebut al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ni agama yang bersih. 3 sudut besar. Pertama, bersih akidahnya, jangan ada syirik. Yang kedua, bersih amalannya, jangan ada bid'atul dalalah. Dan yang ketiga, safa, bersih qalbinya, dengan bahawa dia menjadi golongan mukhlisin yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. 3 ni kalau bersih, syurga tu untuk dia. Ya. Al-Islamu nazif fatanazzafu, maka wajib kamu melakukan pembersihan. Fa innahu, bahawasanya la yadkhulul jannah illa nazif, takkan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Ya. Maka begitulah kita nak bersihkan. Kalau kita nak masuk masjid, pastikan kita masuk bersih, kaki bersih kena basuh. Ini apatah lagi nak masuk dalam pendekatan, ya, dipanggil, ya, itulah istana ma'rifah dengan Allah Ta'ala, wajib kita lakukan bersih. Baik, yang kita cuci tadi apa? Najis. Kekotoran tu ibarat najis, maksiat mungkar ibarat najis, maka naklah kita cuci. Dan penyucian dia dengan rahmat Tuhan, Tuhan beri percuma. Kalau kita baca surah Baqarah, orang-orang dulu kan, Bani Israel, dengan ganas ada nabi-nabi pun dibunuh. Maka dia nak bertobat, Tuhan syarat, faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu baru aku terima taubat. Maka Tuhan turunkan awan gelap, maka bertakiklah dia dengan dia, mati. Dia mati tu, taubat semua Tuhan terima. Kalau kena macam tu kita macam maut aja. Ya, bunuh diri kamu baru aku terima taubat. Ini tak ada apa-apa, kosong je. Penuh 3 syarat dia, al-azam, an-nadam, menyesal sungguh, azam tak nak ulang lagi, dan tinggalkan perkara cukup Tuhan terima. Bahkan Nabi kata at-ta'i min az-zamba kama la zambalah, orang yang bertaubat sungguh cukup syarat 3 tadi, seolah-olah dia tak ada dosa, bersih kayyama waladhu ummuh, macam dia lahir perut ibu. Itu kasih sayang Allah SWT. Itu kalau dosa dengan Tuhan lah. Kalau dosa dengan makhluk, tambah satu rukun lagi, istihlal, kena minta halal. Sebab makhluk ni berat tuan-tuan ni. Kita ambil barang dia, sikit aja, dia kata minta halal, dia kata saya tak halal kan. Awak sikit aja tak ada, saya nak tuntut akhirat, kena je kan. Kena, hanya awak pasal dengan orang. Waktu dengan awak kita settlekan supaya kita apa, jangan tersangkut di sana besok. Rasulullah SAW walaupun nak pergi izin nak lepaskan pejuang mujahid yang berjuang sama sahabat nak pergi berjihad, Rasulullah tanya hutang ada. Kalau hutang ada saya jelaskan dulu. Sebab benda bersangkut dengan hukukul insan, hak manusia ni dia berat sikit. Kalau dia ada terumpat dia ke, terkata dia ke kan, sila minta ampun, takut sangkut di sana besok. Sebab ada satu hadis, atudrikunal muflis, mungkinlah tak muflis. Lalu sahabat tanya, man la dirhamalahu wala mata, yang tak ada duit, hutang lebih banyak daripada itu muflis. Bukan salah kata itu muflis dunia, aku nak muflis sana besok di akhirat. Mereka yang ada semayangnya, ada puasa, ada ibadat, tapi wasyatafa haza wa qazafa haza, diumpat orang tu, difitnah orang tu macam-macam, maka pahala dia tolak. Tolak, akhirnya tak boleh kabur. Pahala dia sikit, dosa yang lawan terlampau banyak. Maka pusing, dosa orang tu pula
masuk dalam timbangan dia. Pahala dia dah habis, dosa dia ada, tambah dosa ni, jawab dia faulqiya finnar, dan dihumban ke dalam neraka wala ayazabillah. Sebab tu makna atas dunia sebelum sampai tempoh akhir umur kita ni selesaikanlah ya. Ada dengan orang apa sekarang mudah kan, alat moden banyak, pakai WhatsApp kan. Dia minta maaf kalau tengok muka kita lagi naik angin kot. Kita hantar WhatsApp cakap baik-baik tuan, menembuk kan. Dia pun balai lah, kosong-kosong balik lah gitu kan. Alhamdulillah, senang ya. Sebab benda ni kalau sangkut bahaya di akhirat. Habis, jadi kita taubat mana kita suci, maka iaitulah kembali daripada dosa ya. Sebab lain daripada Nabi, Rasul, siapa yang tak berdosa? Ulama pun dosa, orang saleh pun ada dosa. Semua dosa sikit banyak, besar kecil, tu sajalah. Cepat basuh dengan lambat basuh. Itu dia. Orang yang baik ini terkena cepat dibasuh. Dan orang yang cinta kepada kebersihan, baju dia sikit kena dia basuh dah. Ya, kalau yang tak sungguh bersih, dia banyak baju dia macam mak kontrak, dia busuk dia pakai juga dan itu tak selesa lah kita. Dia nak bersih. Jadi begitulah keselesaan rohani kita, dia bertapak kepada kebersihan. Maka bersih itu daripada apa? Kekotoran, dosa, mungkar, maksiat dan sebagainya. Cepat-cepat hari-hari kita istighfar. Sebab Rasulullah ajar sikit, satu hari 3 riwayat itu. Satu riwayat 100, satu riwayat 70, satu riwayat lebih 70 Rasulullah istighfar. Pada Rasulullah maksum. Itu menunjukkan kita kepada kita akan ambil perhatian. Kalau Rasul sendiri pun begitu, makna Rasul menunjuk kepada kita supaya banyakkan istighfar wa taubah, supaya hati tadi bersih, dan bila bersih dia mudah menerima pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Air cawan ni tuan ni, kita boleh tuang air sebab apa? Sebab dia bersih. Kalau dalam dia ada lipas mati, kita nak duit kan. Nak tuang air tengok cecak ada dalam tu. Ya, seko lipas pula mati dan tak tuang, kita bersihkan dulu. Pinggan, mangkuk semua kena bersih dulu baru layak dituang. Begitulah mana qalbi kita. Bila kita bersihkan daripada segala sifat mazmumah, insya-Allah dipenuhkan Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ilham, hidayat, petunjuk dan sebagainya. Dengan bahawa meninggal ia akan pekerjaan yang jadi berdosa. Ini cara kita bertaubat ya. Taubat ni tak payah lisan kan, dia pakai hati je ya. Rukun taubat semua tak ada masuk lisan, tak ada kata nak sebut tak. Pertama sesal. Sesal mana? Qalbi, hati. Kita kata sesal betul lah, takut kita dengan kemurkaan Tuhan. Dia sesal ni tak ada datang spontan kan? Dia ada mukaddimah, iaitu kita menyebutkan resiko dosa kita buat ni mendatangkan murka Tuhan, laknat Allah Ta'ala, neraka tunggu kita, hati jadi hitam dia sampai kita rasa takut. Akhir menyesal tu bau titik menyesal tu, kalau tak aja habis Tuhan hapuskan dosa dia, dan segala kesilapan dia diubah. Maka jadilah dia orang yang dikasihi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Asal dia tadi orang yang jauh, tapi bila dia bertaubat sungguh, dia jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ia menyesal dengan itu perbuatan, itu nadam, penyesalan ni kena ada. Sesal sungguh ni tuan. Setengah ulama dia buat dalam Jalda Arus, rupa muka orang menyesal ni kan. Kau tengok macam seorang ni, dia bernikah 10 tahun tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak dia pula cantik, orang puji, saleh, bagus. Naik-naik umur dewasa 5-6 tahun pun aksiden, mati anak dia tuan. Bila hari perayaan orang bawa anak, kau tengok muka dia macam ni ya. Dia teringat anak sedih, tu muka orang bertobat ya. Kalau bertobat astagfirullah itu bukan bertobat, tu kaki sebat ni. Yang mulut dia astagfirullah, mulut dalam tak ada tuan. Dalam betul-betul muka wajah orang menyesal tu ada ya. Tu. Dan dengan cita-cita ia akan bahawa tiada kembali kepada berbuat perbuatan itu jadi berdosa dengan sebabnya. Mana ketika dia taubat tu ya, dia azam tu tak nak buat lagi dah, takdir dia duduk sebulan, ulang balik perkara itu. Contohnya, adakah batal taubat dulu? Tak batal, taubat dulu dah sah lah. Yang ni kena taubat balik. Dia yang tak jadi ketika bertaubat tu, dia rasa nak tinggal tidak, tak putus tu tak sah taubat dia kita rasa nak buat lagi kan. Mulut istighfar, hati tak apa-apa, putus, tak confirm tuan, tu tak jadi, tak sah. Dia ketika taubat tu betul-betul ada syarat, dia menyesal betul, Tuhan terima. Takdir kalau terulang balik, maka kena taubat baru balik atau kiaslah dia. Mana taubat yang dulu tidak terbatal,
dengan kesilapan yang baru kena taubat balik. Dia yang tak jadi ketiga taubat tu nak tengok betul tak dia menyesal. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tidak, sebaliknya lah. Habis tu. Dan kembali balik segala hak yang jadi berdosa atasnya dengan sebab mengambil, kalau ada hak orang dia kena pulang balik lah kepada tuannya, dan mengucap 2 kalimah syahadah jika murtad, tambah lagi yang keempat ni. Dan kalau lebih teruk sekali, kalau dengan orang pulang 4, yang kelima yang paling besar, bila dia murtad tuan tak terima ampun kecuali dia taubat dan tambah syahadah, mengucap balik lah. Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama besar, wali besar, ulama hadis besar kan, ya, tentang hak orang ni. Satu hari dia pergi Mekah, dia baju dia koyak, dia pinjam sahabat dia punya jarum, dia jahit lah. Dia terlupa jarum tu masuk kocik dia. Dah balik ke rumah dia, berjalan kaki punya jauh tu padang pasir, Masya Allah, dia ternampak satu jarum, batang jarum, Masya Allah, dia jalan kaki balik tuan, pergi cari tuan. Kalau kita macam batang jarum je. Sebab semua tu akan disoal walaupun sikit, ya. Sebab tuan guru saya, masa saya mengaji di Patani dulu, di sana kan, tok guru dia tanam adalah sayur-sayur makanan ulam-ulam tu kan. Dia kata anak murid dia, kau jangan ambil walau selai pun sayur aku ni, aku haram kan, kecuali kau minta izin. Itu dia ajar kita, nak ambil tapi minta izin. Minta izin tuan guru, ambil lah gitu. Kalau tak minta izin, aku haram, kau jangan ambil. Tak berani, jangan ambil hak orang tanpa izin, ya. Tumpang untuk lain kan, kau buka kitab fiqh tu, ya, kita duduk motor orang kan, kita saja duduk tak minta izin, haram, kau ambil hak orang, ya. Ini dia kudakan orang punya patah seperti ini. Ya, itu maksud bila hak orang kita kena jaga. Sebab tu maknanya dia berkait di akhirat, kalau dituntut berat gitu tu. Ini yang paling berat sekali. Kalau segi pembatalan akidah, dia kena tambah syahadah, mengucap balik 2 kalimah syahadat, sebab mengerjakan dia akan perkara yang jadi dosa atas yang tadi, ya. Itu dia antara apa, sudut pembersihan, dia panggil awalul maqamat, awal maqam ila at-taubah. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su' bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Bahawa sungguhnya bermula taubat itu sabit atas Allah Ta'ala, mana Tuhan terima menerima akan dia, iaitulah bagi segala mereka yang mengerjakan mereka itu akan kejahatan dan maksiat kepada Ta'ala dengan sebab jahil akan maksiat atau terlupa ia dengan dia, kemudian taubat mereka itu daripadanya pada masa yang hampir. Jadi taubat ni satu wajib, kemudian segera hampir, tak boleh takhir. Kita buat satu dosa, tiba-tiba kita tahu kita taubat, kita biar abah juga tu, kita mentakhirkan taubat, dosa tu berjalan, ya. Dia keadaan ni macam kita nak cabut pokok kan, pokok ni tak ada faedah apa. Kita tengok depan rumah kita ni pokok rambutan jantan kan, dia tak buah besar ni tangan kita. Kita kata nantilah tahun depan kita cabut. Bila tahun depan kita makin tua, pokok makin besar, keadaan itu, pokok akar dia makin dalam, takut tak tercabut. Sebab apa? Dia makin kuat, kita makin lemah. Begitulah bila dosa kita tangguh, takut iman kita makin lemah, kesedapan dosa itu makin kuat dalam kalbi kita. Akhirnya tak tertaubat, berat, takut diheret sampai balik menghadap Allah wa na'udzubillah. Itu arti dia. Itu belum lagi sampai roh kepada gara-gara, atau belum lagi naik matahari pada pihak maghrib. Habis. Dan ini satu lagi akhir. Jadi mana dosa tu apa tuan? Taubat tu dia ada terima cara umum atau cara khusus. Kalau umum sebelum matahari terbit sebelah barat, besok dekat kiamat nanti matahari akan terbit terbalik. Kita barat tempat terbenam, dia akan terbit ke sana, dia naik itu, kemudian tegak. Bila tengah langit dia turun macam biasa balik. Dia ada siapa yang mengajar, dia kata turun ke sana dah, dia naik sekat dia naik daripada barat sampai sekat, lepas tu dia turun macam biasa balik. Takut kita tak perasan, kita berjalan tunduk kan, tahu tunduk kira duit tak perasan mata kita balik. Jaga tu itu kalau situ gulikat abwab taubah, pintu taubat ditutup habis, air mata darah pun tak terima. Itu cara umum. Ada pencara khusus yang banyak berlaku ni lah, malam yugharrir, sebelum nyawa sampai di sini, gharah. Sebab nyawa tu kalau tuan-tuan tengok orang dekat sakaratul maut, dah mata clear, mati tu tunggu. Kau dapat tengok akhir tu, memang dia henjutan maut tu keluar 3 kali. Malaikat sentap daripada kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai gara-gara.
Kau tengok orang mati ketak, pum, pum. Dia tak ada kuk, mungkin bodoh tak ada. Dia daripada kaki kata dia terdongak ke atas. Sebab tu mata dia bila sampai nyawa ke gara-gara dia keluar, pintu taubat ditutup dan roh hakikat diri kita, roh tu keluar. So dia pun pandang pergi dia. Sebab tu dalam hukum fiqh sunat kita tutupkan balik mata dia. Sebab dia memandang, jasad tu memandang akan pemergian hakikat insan, hakikat diri kita, roh tu keluar. Pum, habislah tu. Maka sejuklah tangan kita. Ya. Jasad ni dulu boleh cakap, sekarang tak boleh cakap. Ya. Bila bapak dia mati, anak dia balik KL, mak dia kata, nak, bapak kau dah tak ada. Anak dia pula dia buruk, mana tak ada, kan ada tu. Mak dia bohong, kan ada bapak tu. Ya, bapak kau dah balik. Bapak yang mana balik? Yang ada tu siapa? Yang balik tu siapa? Baru dia kenal hakikat diri dia sebenarnya. Tu sangkau je kan. Tunggu dimandikan tu sangka, ni ada sangka. Kita raikan sangka, burung dalam sangka yang mahal kita tak jaga, kita tak cerdik kan. Sangka 3,000, burung 30,000. Burung titi. Kalau ngaji main burung macam-macam betul ni. Burung sampai 40,000 ke. Sangka pun 3,000. Dia pergi solidkan sangka, burung tak bagi makan, cerdik. Akhir burung mati. Begitulah kita, jasad kita jaga bukan main. Tapi roh dalam tu, dia nak balik esok ni, kita tak siapkan bekalan dia. Maka masalah besar takut di sana. Adik semua benda bekalan dia apa? Al-ilmu wal ibadah. Itu semua bekalan qutul arwah yang kita nak simpan, nak bawa balik menghadap Allah Ta'ala. Dan di antara benda paling besar, muqaddimah dia apa? Sentiasa membersihkan dia supaya jangan dia terganggu perjalanan kesihatan roh tadi. Itulah virus maksiat dan mungkar. Sentiasa kita istighfar dan kita taubat, melakukan pembersihan, maka dia akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan kasih pada orang yang banyak melakukan taubat dan banyak membersihkan diri dia zahir dan batin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kullahu bi Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Baik. Allah.